kitab yang diturunkan oleh Allah kepada Rasul-Rasulnya ada 104 buah kesemuanya. 104 buah kesemuanya. Jadi kalau 104 buah tu boleh sebut dengan beberapa. 104 buah tu boleh sebut dengan beberapa. Kita kata sebut tadi, kalau 100 tu boleh sebut lagi beberapa. Mana? Beberapa banyak. Gitu dah. Kat sini beberapa ni. Kalau 10 buah boleh tak? Kalau beberapa. Jadi beberapa kitab yang diturunkan di atas rasul-rasulnya. Setengah daripadanya, setengah daripada beberapa ni, nama-nama seperti berikut. Pertama Taurat, yang kedua Injil, yang ketiga Zabur, yang keempat Al-Quran. Itu setengah daripada beberapa kitab yang diturunkan oleh Allah. Setengah ni pula jangan faham 1/2. Kita kalau sebut setengah adalah 1/2. Kalau bukan 1/2 dipanggil sebahagian. Ke mana? Sebahagian kan? Kalau sikit, sebahagian kecil. Kalau banyak, sebahagian besar. Kalau sama-sama barulah setengah. Tak sekarang ni hak logat kita kena pergi sesuaikan dengan logat hak kita. Sebut kata beberapa, sedikit saja. Sebut kata setengah, kita faham 1/2. Ni masyhur kitanya kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, yang diturunkan oleh malaikat Jibril lah. Yang diturunkan oleh malaikat Jibril daripada langit. Ia diambil daripada Lauh Mahfuz tu lah. Masyhur kita 104 buah. Kemudian 4 buah daripada 104 buah, sebahagian dia panggil tau. Kalau 104 buah, kalau jadi setengah, jadi 52. Tu kalau ikut logat kita lah. Kalau ikut logat kita. Jadi sekarang dia masuk kepada tajuk kitab, yang mana terdahulu bicara tajuk malaikah. Yang mana tajuk kitab, tajuk malaikah, yang diakhiri dengan tajuk hari akhirah, membicarakan berkaitan dengan alam barzah. Itu semua masuk di bawah Muhammadur Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Sesalah aqaidul iman yang masyhurnya 50, yang muktamadnya 36. Selesai dah. Hak ni hak berkaitan dengan beriman dengan Allah, beriman dengan Rasul, yang menjadi asas kepada rukun iman yang 6 perkara. Ini hak hati yang datang daripada hak zahirnya adalah asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, yang mana dua kalimah syahadah ini menjadi asas pada rukun Islam. Itu kita maklum sangat dah. Dua kalimah syahadah menjadi asas pada rukun Islam pada zahir. Kemudian hati beriman dengan Allah dan Rasul yang disyahadahkan secara zahir. Beriman dengan Allah dan sekarang Rasul. Walaupun syahadah yang kedua, wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, penyaksian Nabi Muhammad utusan Allah. Hanya Nabi Muhammad. Kemudian pergi kepada iman, beriman dengan sekian Rasul. Kerana sekian Rasul itu diceritakan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
bila penyaksian kita Nabi Muhammad adalah utusan Allah Subhanahu wa taala. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bawa datang cerita sekalian rasul-rasul, maka beriman dengan sekalian rasul. Jadi menjadi asas kepada rukun iman, beriman dengan Allah dan beriman dengan sekalian rasul, beriman dengan rasul. Jadi sesalah aqaidul iman yang 50. Barulah susuli pula dengan rukun iman yang lain yang masuk di bawah beriman dengan Rasul, masuk di bawah Muhammadur Rasulullah, yang terdahulu bicara berkaitan dengan malaikah. Bicara berkaitan dengan malaikah secara ijmal, malaikah makhluk Allah yang paling banyak, yang paling besar. Kita imani akan sekalian malaikah adalah hamba Allah Subhanahu wa taala juga. Kemudian hak wajib kita imani sekalian malaikah secara tafsil, secara terperinci, selain daripada 10 malaikah yang kita biasa dah hafaz, termasuk juga malaikah yang menanggung arash, hamalatul arsy. Ini pun wajib kita imani atas jalan tafsil. Wajib kita imani atas jalan tafsil. Malaikah yang dipanggil dengan hamalatul arsy, malaikah yang menanggung arash. Yang bilangan malaikah menanggung arash sekarang sebelum kiamat adalah 4 malaikah. Kemudian selepas dia kiamat ditambah lagi 4 malaikah, jadi 8 malaikah. Wa yahmilu arsya rabbika fauqahum yauma idzin samaniyah. Itu 8 malaikah yang akan menanggung arash bagi Allah Subhanahu wa taala pada hari kiamat. Itu wajib kita imani secara tafsil. Hak malaikat 10 tu dah using dah tu. Hak malaikat 10 tu dah using dah. Kita memang ingat malaikat 10 tu daripada budak lagi. Daripada budak lagi. Hak malaikat 10 tu. Hak tu kita imani atas jalan tafsil. Hak tu kata tak dah. Malaikat yang menanggung arash, jangan terpengang. Sebab ni pun di antara yang wajib kita imani secara tafsil, secara satu-satu malaikat daripada malaikat yang ianya adalah makhluk Allah Subhanahu wa taala yang paling banyak sekali. Hak banyak sekalian tu kita beriman atas jalan ijma, jalan ringkas. Ana jalan tafsir ni. Malaikat 10 beres. Hak Jibril, Mikail, Israfil, Izrail itulah sampai ke 10 tu waktu beres. Kita dah hafal sok modah. Malaikat yang dipanggil hamalatul arsy, malaikat yang menanggung arash. Begitu juga dengan malaikat hafazah. Malaikat hafazah pun wajib diimani atas jalan tafsir juga malaikat hafazah. Cuma malaikat hafazah ni khilaf ulama, malaikat yang mencatat amalan dengan malaikat hafazah tu malaikat yang sama ataupun malaikat yang lain-lain. Jadi atas pandangan muktamad malaikat lain-lain. Bila malaikat lain-lain, malaikat hafazah pun kita wajib imani juga. Bukan hanya beriman dengan malaikat yang mencatat amalan. Raqiati tu nah. Malaikat dia panggil katabah, katibun katabah, malaikat yang mencatat amalan. Raqiati. Jadi antara malaikat hafazah, malaikat katabah ni malaikat yang sama ataupun malaikat yang lain-lain. Pada pertama malaikat lain-lain. Jadi selain daripada malaikat yang mencatat kebaikan yang memang kita imani, malaikat yang mencatat kejahatan yang memang kita imani, kita kena imani juga malaikat hafazah. Yang lain daripada malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Yang lain daripada malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan. Yang mana malaikat hafazah ni langsung tidak pernah berpisah daripada hamba. Ada ni.
Lain dengan malaikat yang mencatat. Ada ketika berpisah daripada hamba, walaupun berpisah tapi masih lagi tapak mencatat sebab mereka mengetahui. Jadi malaikat hafazah pun tengok kurang didedahkan. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga anak Adam. Malaikat yang ditugaskan untuk menjaga anak Adam. Malaikat hafazah dia panggil. Malaikat yang diserahkan oleh Allah untuk menjaga anak Adam daripada kemudaratan. Disebut dalam Al-Quran, yahfazunahu min amrillah. Memelihara mereka itu akannya daripada pekerjaan Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan, itu malaikat yang lain. Wa inna alaikum lahafizin kiraman katibin ya'lamuna ma taf'alun. Itu malaikat kiraman katibin, malaikat mulia yang mencatat kebaikan dan mencatat kejahatan. Itu lain. Jadi selain daripada malaikat yang mencatat kebaikan dan kejahatan, kita wajib imani juga atas jalan tafsir satu-satu adalah malaikat hafazah. Malaikat yang menjaga anak Adam, dua malaikat yang ditugaskan untuk menjaga anak Adam. Dua tu sama ada yang sama daripada mula jatuh benih darah ibu sampai ke mati, ataupun dua tu bertukar tiap-tiap. Itu khilaf ulama pada ni. Jadi bukan malaikat yang mencatat sahaja dua, malaikat yang menjaga anak Adam pun dua juga. Itu wajib kita imani secara satu-satu. Seperti mana malaikat hak 10 tu. Seperti mana malaikat hak 10 yang memang kita hafal. Tapi macam dengan malaikat yang menanggung arash? Macam dengan malaikat yang ditugas untuk memelihara anak Adam? Hak menanggung arash berapa? Sekarang 4 malaikat yang menanggung arash. Selepas dia kiamat tambah lagi 4 jadi 8. Malaikat hafazah 2. Ni kena imani. Selain daripada hak malaikat 10. Wajib kita imani atas jalan tafsir. Kalau kita tidak imani atas jalan tafsir, berdosalah. Hak ijma' tu, hak semua sekali, hak ramai-ramai, hak banyak-banyak tu, hak atas jalan tafsir ni. Malaikat yang menanggung arash. Jadi hak dalam kitab ni tu molek lah ni. Hak dalam kitab kita ni hak malaikat hak bicara terdahulu, hak di muka surat 55 tu. Dan setengah mereka itu hamalatul arsy, iaitu beberapa malaikat yang menanggung arash. Iaitu sebelum kiamah 4 malaikat, dan hari kiamah 8 malaikat, dengan baru ditambah lagi 4. Hak wajib diimani atas jalan tafsir. Cuma dalam kitab ni tak sebutlah hak malaikat hafazah tu. Dalam kitab ni kalau tak sebut malaikat hafazah, berarti malaikat yang mencatat dengan malaikat yang menjaga anak Adam, malaikat yang sama atas satu pandangan. Kemudian dalam kitab kita ni yang mencatat kebaikan, malaikat raqib belah kanan, yang mencatat kejahatan yang malaikat sebelah kiri, malaikat atid yang mencatat amal kejahatan. Dalam kitab kita ni lah. Tapi dia pandangan muktamadnya, kanan kiri itu yang mencatat kebaikan dan kejahatan, raqib atid. Raqib atid, bukan raqib belah kanan, atid belah kiri, bukan. Tapi tak apalah, ini satu pandangan. Sebab dalam Quran tidak menyebut raqib wa atid. Wa amma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Raqibun atid. Raqib atid, bukan raqibun wa atid. Raqib dan atid baru lain. Raqibun atid mana yang sama.
Ma yalfizu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Tidak bertutur daripada perkataan mereka di sisinya raqib atid. Di sisi ini belah kanan raqib atid, belah kiri raqib atid. Gitu. Bukan raqib belah kanan, atid belah kiri, bukan. Sebab dia ni bukan raqibun wa atidun, bukan. Tapi tak apalah kita, orang kita ni macam kita daripada budak. Macam kita daripada budak. Belah kanan satu malaikat, belah kiri satu malaikat. Kemudian hak minggu lepas tu, jadi salah pergi hurah hak Ridwan betul dah. Hak ketua malaikat menunggu syurga, Malik itu yang menunggu neraka. Malik bukan malak. Betul lah, Malik. Bukan Malik yang mempunyai. Malik tu nama malaikat. Jadi kan kita ngapa budak-budak? Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Malik, Ridwan, Malik, lepas tu Raqib Atid. Sesungguhnya masa budak-budak Malik tu dah, Malik tu nama malaikat tu Malik Zabaniyah. Malik Zabaniyah, bukan Malak. Saya sebut lepas Malak. Malik Zabaniyah tu nama dia. Hak ketua yang menunggu syurga Ridwan. Ketua yang menunggu neraka Malik. Itulah kita apa budak kan. Malik Ridwan. Ridwan Malik ke Malik Ridwan? Kita sebut Malik Ridwan tau. Malik dulu tau. Oh jadi sebut neraka dululah. Bukan neraka ni, malaikat ni, tapi tunggu neraka dulu. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Munkar, Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Oh jadi tunggu syurga tu nombor 10. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, Raqib Atid, Munkar Nakir dulu ke Raqib Atid dulu? Munkar Nakir dulu tau. Munkar Nakir, Raqib Atid, Malik Ridwan. Jadi hak tunggu syurga tu nombor 10. Hak Malik tunggu syurga tu nombor 1 bubuh tau. Jadi Malik dia, betul Malik tu betul dah. Nama malaikat yang menunggu neraka ketua dia lah adalah Malik. Malik Zabaniyah yang menunggu neraka. Dan kita sebut Malik saja. Dalam kitab Faridatul Faraid pun sebut Malik saja. Ridwan ketua malaikat yang menunggu syurga, Malik ketua malaikat yang menunggu neraka. Tapi kita sebut dengan malaikat Zabaniyah. Jadi sini kita Malik Zabaniyah yang menunggu neraka. Malik nama dia dah Malik. Ridwan malaikat yang ketua malaikat yang menunggu syurga. Malik ketua malaikat yang menunggu neraka. Dia 10 tu wajib imani cara tafsir. Selain daripada malaikat yang menanggung arash, selain daripada malaikat yang ditugaskan untuk menjaga anak Adam. Jadi 2 malaikat yang ditugaskan untuk mencatat, 2 malaikat yang ditugaskan untuk menjaga anak Adam. 2 malaikat yang ditugaskan untuk mencatat amal baik, amal jahat. 2 malaikat yang lain pula yang ditugaskan untuk menjaga anak Adam. Walaupun depan mengatakan dah. Yang mencatat, yang menjaga adalah malaikat yang sama. Jadi kalau atas pandangan tu cukup kita beriman cara tafsir tu hak Raqib Atid lah. Malaikat yang mencatat amal baik dan malaikat yang mencatat amal jahat. Kalau atas pandangan malaikat lain-lain, kena tambahlah malaikat yang menjaga anak Adam 2. Selain daripada malaikat yang menanggung arash 4 sekarang sebelum kiamat. Selepas dari kiamat Allah Ta'ala tambah lagi 4 jadi 8 malaikat yang menanggung arash yang wajib kita imani atas jalan tafsir. Macam sebut berulang kali lah. Sebut kata tugas malaikat,
hanya majazi sahaja. Majazilah. Malaikat yang mencatat, malaikat yang menjaga, malaikat yang menjaga anak Adam, malaikat yang menunggu syurga, malaikat yang menunggu neraka. Jadi jangan seolah-olahnya malaikat yang menunggu syurga neraka tu mana apa ni? Kerjaan dia hak mutlak, bukan. Semua adalah datang daripada perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Sebut kata malaikat yang tugas-tugas malaikat hanya majazi. Macam tugas-tugas kita lah hanya majazi. Kita ditugaskan untuk menjaga, menjaga, memelihara diri, menjaga, memelihara agama diri, agama keluarga. Kita yang menjaga, kita yang memelihara. Kita lah, tu tugas kita. Menjaga diri, menjaga keluarga, menjaga keselamatan keluarga, memelihara keluarga daripada kemudaratan. Tapi adakah kita boleh bagi manfaat, boleh bagi mudarat? Hakikinya an-nafi' yang memberi manfaat hanyalah Allah, ad-dar yang memberi mudarat hanyalah Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebut hak majazi, hak letak ni, hak tu mana kalau kata salah kau tak ada nak cerita macam mana. Nak cerita tugas malaikat. Malaikat yang mencatat kebaikan dan malaikat yang mencatat kejahatan. Jadi malaikat yang beri bekah pada mencatat kebaikan dan kejahatan. Tidak. Kesemua tu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Macam contohlah kita ni, kita yang mencatat, kita tulis, keluarlah tulisan. Gerak jari kita, perbuatan Allah, pegangan kita tetap dah. Bila tangan kita bergerak, pen yang ada di tangan pasti akan bergerak. Allah yang menggerakkan. Bukan pen tu bergerak menuruti tangan yang bergerak, tidak. Tidak ada perkara yang berlaku secara menuruti ilah, tidak ada. Tangan bergerak, pen akan bergerak, tidak ada. Bergerak tangan, perbuatan Allah. Bergerak pen, perbuatan Allah. Mata pen, ni kena ni hak ketah tu, maka keluarlah warna dakwah. Keluar warna dakwah, perbuatan Allah, bukan perbuatan dakwah. Sampai masa dakwah habis, tak keluar dah ni dia punya warna dia tu, tak keluar. Allah yang tidak menjadikan keluar. Tapi kita cakap habis dah dakwah pen, tak ada siap buat kerja, habis dah dakwah pen. Jadi yang jadi keluar tulisan tu dakwah pen yang menjadikan. Tidak, Allah Ta'ala belaka. Tapi kita sandar kepada asbab belaka lah. Kalau kata salah sandar pada asbab kau, berat sangat lah. Itu cakapan kita dah. Ada seorang tu dia kerja pejabat, dia fotostik. Kemudian fotostik dia tu tak jadilah sebab kan mesin fotostik kan ada dakwah kan, dakwah habis. Dia kata habis dakwah dah, fotostik tak jadi. Kawan dia kata syirik. Jadi keluar fotostik selama ni jadi tu dakwah yang buat, Allah yang buat. Dan sekarang ni tak jadi, Allah yang buat. Bukan kerana dakwah tak ada. Syirikmu ni mudah kata ke dakwah. Senyap kawan tu kena kata syirik. Lepas dia belajar, dia bercerita, kata geram masa kita kerja dulu. Dia kata kita syirik. Nak jumpa semula, dia kata. Dah lama dah cerita tu. Dah dia kerja fotostik, sama-sama kawan lah kerja fotostik. Dia fotostik keluar kertas kosong, tak jadi. Dia pun katalah kerana dakwah habis. Mana kalau dakwah ada, fotostik tu akan jadi. Yang buat jadi fotostik, yang buat tak jadi fotostik tu siapa? Allah Ta'ala, bukan dakwah. Mu kata dakwah syirik mu, kawan dia kata ke dia. Senyap dia lah sebab kawan dia belajar dengan guru yang salah, ilmu yang salah.
Itu hanya cerita asbab zahir. Jadi kita pun tulis keluar tulisan. Kenapa? Sebab tangan kita bergerak, pen bergerak, mata pen kena ketah, ada dakwah, keluar tulisan. Semua tu perbuatan Allah Ta'ala. Tu pegangan orang tak bicara dak tu. Bukan kata yang mengeluarkan tulisan untuk Allah Ta'ala. Sama juga dengan yang mencatat, yang menulis catat kebaikan kejahatan yang akan dibentang di mahsyar. Siapa yang menjadikan tulisan catatan yang akan dibentang di mahsyar? Allah Ta'ala lah. Atau pegangan kita. Malaikat lah yang ditugaskan untuk mencatat atau pada zahir. Tapi tak sebut pun dalam kitab. Memang tak sebut. Sebab bab perbuatan Allah itu bicara hak rukun iman yang pertama. Hak beriman dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tu kata bukan kata kita ni percakapan kita. Kitab pekoh ke, kitab tauhid ke, sandar kepada makhluk. Cuma dalam kitab kita ni. Ni beberapa malaikat yang menanggung arash. Malaikat yang menanggung arash. Malaikat yang menanggung arash. Kuat malaikat ni, kuasa malaikat ni. Sebab arash makhluk Allah yang paling besar sekali. Jangan main ni. Hamalatul arsy ni mesti power dia kuat. Sebab apa? Sebab 4 malaikat yang menanggung arash. Malaikat makhluk lemah sama sekali. Malaikat muka nakir menanya orang mati dalam kubur. Ridwan menunggu syurga. Malik zaman dah menunggu neraka. Raqib Atid mencatat ini amal kebaikan dan kejahatan. Tak ada sebut Allah Ta'ala belaka. Tak ada sebut Allah Ta'ala belaka. Ini majazi. Hakikinya semuanya daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Itu hak malaikat ni masuk pula pada kitab-kitab. Jadi sama juga dengan malaikat, sama dengan kitab. Atas jalan ijmal, atas jalan tafsil. Atas jalan ijmalnya, dan wajib kita i'tiqad bahawasanya bagi Allah beberapa kitab yang diturunkan di atas rasul-rasulnya. Beberapa kitab, banyak. Yang masyhur kita 104 buah. 104 buah tu masyhur kitanya. Setengah pandangan mengatakan 114 buah. Itu satu pandangan mengatakan seumpama tu. Tapi pandangan yang tahqiq menyatakan bahawa jangan kita letak jumlah. Hanya setakat banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul. Banyak mana kitab semua, hanya Allah yang mengetahui. Ada ni. Dia malaikat makhluk Allah yang paling banyak. Memang tidak ada pandangan meletakkan jumlah malaikat. Tapi kitab, kita masyhur kitab 104 buah. Kita masyhur Nabi 124 orang. Kemudian kita masyhur pula 124 orang. 124,000 orang. Dari 124,000 orang, kita masyhur dilantik di Rasul 313 orang. Pada ni. Jadi kita yang masyhur kita 104 buah semua sekali. Nabi 124,000 orang. Rasul 313 orang daripada 124,000 orang. Lepas tu malaikat tidak didatangkan jumlah. Tetapi walaupun kita masyhur kitab 104 buah kesemua sekali yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasul, hak Nabi 124,000 orang. Daripada Nabi 124,000 orang diangkat pangkat Rasul 313 orang. Tapi pandangan yang tahqiqnya, pandangan yang muktamadnya, kita banyak mana? Banyak sudah. Berapa? Serah bilangan kepada Allah.
Jangan letak jumlah. Itu pandangan yang kuat. Nabi ramai. Ramai mana? Bilangannya serah kepada Allah Subhanahu wa taala. 124,000 itu satu pandangan. 124,000. Ada kata 25,000. Ada kata 25,000. Ada kata 1.2 juta Nabi. 1.2 juta Nabi. Ada kata 1.4 juta Nabi. Banyak pandangan lagi itu bilangan. Tapi kita masyhurnya Nabi 124,000 orang semua. Pandangan yang kuatnya jangan letak jumlah lah. Jangan letak jumlah. Lepas tu serah bilangannya kepada Allah. Tapi ramai Nabi. Ramai Nabi. Lepas tu daripada Nabi ramai-ramai tu dia angkat pangkat Rasul ramai mana pula? 313. Tak usah letak jumlah juga. Gitu. Tapi kita masyhur gitulah. Mudah nak cerita. Nabi 124,000 semua. Rasul 313 daripada 124,000. Kitab 104 buah. Kita mudah cerita gitu. Jadi masyhur kita gitu. Tapi itu bukan pandangan yang muktamad. Jadi macam ginilah. Masyhur kita sifat 20. Itu bukan pandangan muktamad sifat 20 tu. 13 cukup dah wujud sampai ke kalam. Bila kita masyhur dah gitu. Sifat 20. Tak apalah kita pakai masyhur je lah. Jadi hak kitab ni hak banyak-banyak kitab tu wajib kita imani i'tiqad atas jalan ijmal. Mana banyak kitab-kitab yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada rasul-rasul. Setengah daripadanya, setengah ni sebahagian. Bukan setengah 1/2. Setengah daripada sebahagian daripadanya daripada beberapa kitab yang diturunkan di atas rasul-rasul tu seperti berikut. Yang pertama Taurat bagi Nabi Musa, kedua Injil bagi Nabi Isa. Di bawah tu yang ketiga Zabur bagi Nabi Daud, yang keempat Quran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang kita dah apa budak Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Adakah kita beriman empat kitab yang diturunkan oleh Allah? 4 buah ni cukup-cukup. Ni je. Taurat, Injil, Zabur, Quran. 4 ni je. Kita beriman macam mana? 4 ni je. Kita beriman kitab banyak. Dah kenapa sebut 4? 4 ni wajib beriman atas jalan tafsil. Atas jalan satu-satu. Taurat, Injil, Zabur, Furqan. Kita biasa sebut Furqan dah budak-budak dulu. Quran tu lah. Furqan nama Al-Quran. Furqan, Quran, Taurat, Injil, Zabur dan Quran. Hak kita dah apa-apa. Bukan 4 ni je kitab. Beberapa kitab. Banyak kitab yang diturunkan oleh Allah kepada rasul-rasulnya. Hak tu hak banyak-banyak kita imani atas jalan ijmal. Kesemua tu dipanggil kalamullah. Kalam bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Taurat, Injil, Zabur dan Quran setengah daripadanya. Sebahagian daripada banyak tu yang wajib kita imani atas jalan tafsil. Sebagaimana kita duk hafal Rasul 25. Adakah kita beriman Rasul cukup jumlahnya hanya 25? Tak gitu. Kita hafal Rasul 25. Adakah kita imani Rasul hanya berjumlah 25 saja gitu? Pasti tidak. Rasul ramai. Dah ramai tu kita beriman belaka. Dah kenapa sebut 25 je? Hak lain beriman belaka. Dah beriman belaka macam mana yang kamu sebut 25? Nak jawab guna kita. Hak 25 tu atas jalan tafsil, atas jalan satu-satu, seorang. Kena imani di sini. Adam ni Rasulullah, Nuh Rasulullah, Ilyas Rasulullah, Ilyasa Rasulullah, Zulkifli Rasulullah. Duduk sini.
Zulkifli Rasulullah, Lut Rasulullah, kena duduk sini. Kena duduk sini. Macam malaikat tu lah. Malaikat Hamlatul Arsy duduk sini. Jibril, Mikail, Israfil, Izrail, 10 malaikat duduk sini. Malaikat yang dengan Adam ni kita imani. Taurah, Injil, Zabur dan Al-Quran kita imani. Ni secara satu-satu. Lepas tu selain daripada tu kita imani secara ijman. Nabi-nabi Rasul lain pun Nabi-nabi Rasul bagi Allah. Malaikat-malaikat yang lain pun malaikat bagi Allah. Kitab-kitab yang banyak lagi tu, itu pun semua kalamullah Ta'ala belaka. Tapi kenapa tak sebut? Waktu kita sebut secara rekah. Ramai malaikat secara ijman. Banyak kitab secara ijman. Ramai Nabi Rasul secara ijman. Secara rekah. Secara kasar cukup. Sama juga kita duk ngaji sifat 20. Adakah sifat Allah 20 je? Tidak. 20 tu ni imani secara tafsil. Allah bersifat dengan sifat wujud. Allah bersifat dengan sifat qidam baqa. Kita imani secara tafsil. Secara satu-satu sifat. Dan sifat Allah 20. Sifat kesempurnaan bagi Allah tidak terhingga banyaknya. Waktu kita imani secara ijmal. Kesemua sifat kesempurnaan adalah sifat bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa duduk ni belajar 20 je? 20 ni secara tafsil. Gitu dah pegangan kitanya. Cuma kalau orang tanya tak jawab. Tak boleh jawab bukan berarti kita tidak berpegang. Cuma tak boleh jawab tu bimbang. Gitu je lah. Tak boleh jawab ni pegangan tak betul. Jangan duk tomoh gitu. Tak boleh jawab ni bimbang ni kena kemah balik ni takut. Sebab apa? Sebab dalam ilmu tahniah khatarun azim kata ulama. Kebimbangan, ketakutan yang amat besar. Jadi bila tak boleh menjawab, dibimbangi, ditakuti. Tapi tidak boleh dikatakan. Tak boleh jawab je. Imam akidah tak betul lagi, tak sah lagi, tak boleh kata. Kita bicara sifat Rasul, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Tu je. Hak sifat lebih di Rasulnya, tu je. Berani-berani. Ke Rasul bersifat dengan penakut. Berani tak ada sebut. Sidik, amanah, tabligh, fatanah je. Tak ada yang sebut berani. Jadi Rasul tak ada sifat berani. Rasul bersifat dengan sifat penakut. Utusan Allah bersifat dengan sifat penakut. Kena ada Allah latih utusan manusia yang penakut. Kalau kita nak lantik seseorang menjadi wakil, kita gelantik hak penakut, kita gelantik hak tak tegah, hak umpama lalang. Kita salah latih dah tu. Salah latih. Kita gelantik hak wakil kita hak penakut. Habis hak kitanya. Ada ni. Jadi Allah latih Rasul hak penakut. Dan mana ada sifat Rasul berani? Sifat Rasulnya sidik, amanah, tabligh, fatanah je. Tak ada sebut berani. Sidik, amanah, tabligh, fatanah tu hak tu secara tafsil. Ada ni. Tapi bila kita pegang Rasul ni menyampaikan, yang nak menyampai ni kena berani berhadapan dengan macam Nabi SAW jahiliyah, puak jahiliyah. Puak Mekah ni puak jahiliyah, bukan macam puak Palestin. Puak Palestin tu puak bertamadun Bani Israel. Sebab merekanya nabi-nabi bertukar. Hak di Mekah ni wafatnya Nabi Ismail tak ada dah pengganti. Hak di Palestin ni wafatnya Nabi Ishaq. Nabi Ishaq turun Nabi Yaqub, turun Nabi Yusuf. Ni di Palestin. Di Mekah tak ada. Ni di Palestin. Ni semua Bani Israel belaka ni. Bani Israel belaka ni di Palestin. Lepas tu Mekah dipanggil puak jahiliyah. Puak kafir jahiliyah. Tak ada tamadun langsung. Nak menyampaikan kalau Rasul tu tak berani, penakut.
Jadi hak sifat-sifat sempurna nisbah manusia yang lain daripada 4 sifat tu, hak tu kita imani juga atas jalan ijmal, jalan ringkas. Mana-mana sifat sempurna nisbah seorang manusia ada di Rasul belaka. Berani ke, tegah ke, ada di Rasul belaka. Tapi itu tak bilang banyaklah. Bilang tu. Waktu cukup kita imani atas jalan ijmal. Hak jalan tafsir dan terperinci, sidik, amanah, tabligh, fatanah. Hak ijmal satu, tafsir satu, kena ingat semua lah. Ijmal secara ringkas, secara kasar, secara borong, tafsir secara terperinci, secara satu-satu, secara detail kita panggil. Jadi balik kepada kitab ni, hak setengah daripadanya nama yang seperti berikut. Hak 4, pertama Taurah bagi Nabi Musa, yang kedua Injil bagi Nabi Isa, yang ketiga Zabur bagi Nabi Daud, yang keempat Quran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu atas jalan tafsil. Jadi pertama Taurah bagi Nabi Musa. Taurah lah yang banyak digunakan oleh nabi-nabi yang terdahulu. Taurah lah yang banyak digunakan oleh nabi-nabi terdahulu, termasuk Nabi Daud alaihissalam. Walaupun kitab Zabur bagi Nabi Daud alaihissalam, tetapi Nabi Daud AS menghukum dengan kitab Taurat juga. Kitab Taurat juga. Sebab kitab Zabur bagi Nabi Daud AS, dia semata-mata kisah-kisah, semata-mata nasihat-nasihat, semata-mata kisah, semata-mata nasihat. Hukum-hukum tak ada. Jadi Nabi Daud sendiri pun menghukumkan menggunakan kitab Taurat. Hak Tuhan berfirman, yahkumu bihin nabiyyun, menghukum dengan kitab Taurat oleh nabi-nabi. Jadi termasuk Nabi Daud sendiri pun yang ada kitab Zabur menghukum dengan kitab Taurat bagi Nabi Musa alaihi salam. Bagi Nabi Musa alaihi salam. Dan Injil bagi Nabi Isa. Injil bagi Nabi Isa. Dan kedua-dua kitab ini, kitab Taurat bagi Nabi Musa dan kitab Injil bagi Nabi Isa, tak ada hak asal. Tak ada seperti hak asal diturunkan. Ada pun hak diubah tu adalah. Dan kedua Taurat dan Injil, dan kedua kitab ini, kitab Taurat Injil, tak ada seperti hak asal turun. Ada pun hak diubah memang ada. Sampai sekarang lah ada lah. Tak ada ni bila ni? Tak ada ni sekarang ke? Dah. Dahulu dia bangkit Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hak asal tu tak ada, bukan masa kita, pada masa sebelum dilantik Nabi sallallahu alaihi wasallam tak ada dah hak asal. Adapun Taurat dan Injil yang ada sekarang, maka iaitu Taurat dan Injil yang ada sekarang, bukan Taurat dan Injil yang sebenar daripada Allah, bahkan yang dikarang oleh manusia yang karuk jua. Karuk tak karuk ni di kalangan orang alim mereka ni, yang tukang ubah ni. Ada ni. Di kalangan orang alim mereka yang karuk, yang ubah ni. Mereka ubah sikit daripada hak asal. Yang pertama-tama mereka ubah adalah sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam
Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, hak Nabi akhir zaman. Hak tu mula-mula diubah. Sebab apa? Sebab mereka tahu dah Nabi akhir zaman bukan Bani Israel. Pada ni. Maknanya awal-awal tu orang alim Yahudi Nasara ni dia sanggup dah ubah nak menyesatkan manusia. Pada ni nak menyesatkan manusia. Tapi walaupun dia ubah, orang-orang alim mereka tahu hak ayat sebenar. Pada ni mereka tahu rupa Nabi yang sebenar. Mereka tahu rupa Nabi yang sebenar, mereka tahu. Walaupun dalam Taurat Injil sudah diubah, tapi mereka tahu tepat mana yang diubah. Maknanya rupa Nabi sebenar hak macam mana, warna kulit Nabi sebenar yang macam mana, mereka pun tahu hak sebenar, hak asal yang sebelum diubah. Mana yang bukan kata yang ubah saja, dia kalangan orang-orang alim Yahudi Nasara yang jahat, hak kemudian pun jahat juga. Dia tahu hak mana yang diubah. Tapi mereka ikuti juga hak diubah yang mereka memang mereka tahu mereka yang terdahulu telah diubah. Maknanya mereka samalah juga. Bukan Taurat Injil ni hak karuk, hak mula-mula je karuk, hak tukang ubah, hak karuk. Hak orang alim Yahudi Nasara, hak kemudian hak tak tahu menahu, mereka betul benar. Mereka tak tahu pun diubah, tidak sama sekali. Mereka tahu. Sebab tu bila mereka melihat Nabi SAW ketika bersama dengan Abu Talib di Syam, mereka tengok je muka Nabi, mereka tahu lalu dah. Ini Nabi akhir zaman. Faham tak ni? Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum. Mereka kenal Nabi kita ni bagaimana mereka kenal anak-anak mereka. Mereka kenal macam mana Nabi kita. Sifat Nabi kita telah diubah. Mereka tahu hak asal, hak asal. Ada ni. Bukan hak jahat hak kau tu asal je, hak asal ubah bukan. Hak kemudian ni. Hak jahat belaka ni, hak karuk belaka ni. Tapi mereka kenal. Mereka kenal manakah Nabi yang sebenar. Kan disuruh Abu Talib tu kan benda ni. Ni balik kembali ke Mekah kan. Sebab ditakuti orang Yahudi akan buat jahat pada Nabi SAW. Sebab apa? Sebab orang ahli Yahudi kalau tengok Nabi tahu ini Nabi akhir zaman. Ada taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Itu je. Taufik hidayah milik Allah Subhanahu wa taala. Quran itu dijamin oleh Allah, akan dipelihara oleh Allah Subhanahu wa taala, yang mana apabila ada saja usaha untuk merubah ayat Al-Quran akan segera disedari. Sebab Al-Quran dihafaz. Ia menjadi tuntutan fardu kifayah untuk menghafaz Al-Quran. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Tugas untuk menghafaz Al-Quran tugas yang cukup besar. Tapi fardu kifayah bukan fardu ain. Jadi hak fardu kifayah ni nak memikul tugas fardu kifayah ni bukan semua orang lah. Macam belajar agama lah. Belajar sampai jadi alim ulama itu fardu kifayah. Semua orang yang cerdik. Kalau tak cerdik nak belajar banyak-banyak jadi alim ulama macam mana? Kalau tak cerdik, kena cerdik, kena ada kesungguhan, kena belajar lama-lama puluh-puluh tahun. Jangan kita salah faham pula, apalah tunggu belajar 20 tahun, 30 tahun. Tak cerdik barangkali. Kita belajar 4-5 tahun rasa alim dah. Atau tak kenal diri tu. Belajar 4-5 tahun ada CJ, aling daripada tunggu lagi. Tu belajar 20 tahun, 30 tahun tu tak cerdik. Bukan, itu ilmu fardu kifayah. Semua orang tidak. Orang-orang yang tertentu lah. Sama juga dengan hafaz Al-Quran.
Nak pikul Al-Quran satu ni, kena orang-orang yang kena terpilih. Ada ni. Ni kadang-kadang kena sedar sikitlah. Memanglah mak ayah ni suka sangat anak tu satu Al-Quran di dada. Kena ingat, ni tugas besar, tugas fardu kifayah. Ada ni. Tugas fardu kifayah ni orang-orang hak cerdik-cerdik lah. Ni hak agak lemah je, hak sekolah tu, hak kelas-kelas, hak belakang-belakang siapa Al-Quran. Ada ni. Mari jugalah desak kepada murid-murid tahfiz, terimalah anak saya. Tengok anak tu pun nampak lemah dah. Ada ni. Oh, biarlah dia desak juga mudi. Kadang-kadang mudi terima juga. Boleh kata nak terima. Lepas tu suruh mak ayah dia ngapal gak Yasin ke Kahfi, lepas tu mari baca depan mudi baru terima anak. Suruh mak ayah tapal Yasin dulu. Apa Kahfi dulu tak apa dah. Allah kita dah cerdik. Dah nak cerdik ke dah kalau mak ayah dah cerdik? Nak hafal satu Al-Quran. Ni ada ni. Kena ingat, ni tugas fardu kifayah. Satu Al-Quran nak kena jaga. Lepas tu ilmu fardu ain nak kena kemah ilmu fardu ain. Ilmu fardu kifayah yang lain tak pandai tak apalah. Ilmu fardu ain kena pandai. Akhirnya ilmu fardu ain pun tak belajar. Sebab apa? Nak fikir Quran satu ni tak berat dah ni. Ilmu fardu ain macam mana? Tak belajar. Ni pun orang nak. Ada. Ramai mana yang hanya separuh jalan. Setengah ke suku dah kira lah. Setengah dah dia hafal. Tak kira lah. Suku ke 5 juz ke 10 juz tak kira lah. Separuh jalan tu. Lepas tu balik sekolah semula. Duduk di rumah. Tak sama dah tahfiz. Dia jaga dah Al-Quran dia hafal. Budak ni jaga dah. Jaga dah. Tak jaga. Mak ayah pasti dah anak dia jaga. Mak ayah pun tak pastikan. Mak ayah pun tak reti. Dia pun mak ayah dah reti baca Quran. Apa hukum? Hafal Quran kemudian biarkan lupa. Dosa besar. Dosa besar. Wajib bertaubat segera dengan bahawa menggunakan sepenuh masa untuk hafal balik Quran yang dilupai. Sepenuh masa, tak lewat dah benda lain. Melainkan perkara-perkara wajib yang lain, melainkan perkara tak dapat tidak dalam kehidupan. Tak lewat kerja lain dah. Nak berzikir ke, nak berselawat ke, tak. Hafal Quran, hafal Quran, hafal Quran. Wajib menggunakan sepenuh masa. Padat ni. Ni kena ingat molek ni orang tua ni dah erti. Tugas tu tugas berat. Tengok budak tu. Kekuatan IQ dia macam mana. Cerdik dia. Minat dia macam mana. Biar budak ni cerdik, memang budak ni berkehendak, minat. Okey. Quran satu Quran ni macam mana? Ni hafal 5 juz, 10 juz, 15 juz. Lepas tu sekat jalan. Jadi tu imam dah terawih. Itu imam dah 10 juz, 5 juz imam terawih dah. Lepas tu apa ni? Apa panggil apa? Limpoting orang panggil. Tak limpoting apa? Oh, duduk pusing kapung tu lah. Duduk gohik mutu. Apa? Gimari tu lah. Dah. Lepas tu kita tu imam terawih tahun lepas ni, kita nak suai dia imam pula tahun ni. Allah, jadi mak rempik dah budak tu. Mak rempik dah jadi. Tak belajar tu. Lepas tu Quran hak 10 juz 15 juz dia ada. Dia tinggal terus. Dosa besar. Ni Quran ni. Ni berdosa sebab dia sengaja. Hak tak sengaja. Hak tak sengaja. Berlakulah aksiden ke apa ke, jadi ada kecederaan di kepala dia menyebabkan hak dihafal tu jadi lupa. Quran dia hafal jadi lupa. Quran dia hafal jadi lupa. Tak berdosa lah sebab dia bukan sengaja. Tetap wajib digunakan sepenuh masa untuk hafal kembali.
Tak boleh buat perkara lain, tak boleh buat. Melainkan kewajipan lain, melainkan untuk kehidupan, nak makan, nak minum, nak tidur, tu boleh lah. Nak main telefon ke, nak bersembang ke, nak ada. Hafal Quran semata-mata. Orang duk berzikir, orang duk berselawat, hafal Quran, kamu hafal Quran. Itu kewajipan kamu. Dia lupa bukan dengan sengaja. Dia lupa kerana dia kemalangan sekalipun. Ni, faham tak? Nak pikul tanggungjawab besar ni. Fardu kifayah ni. Ni duk ni kadang-kadang tengok Allah. Yelah, kenal jugalah. Tahu dah budak ni lemah sekolah ni. Duk kat hafal Quran. Lepas tu tak apalah, dia kata boleh hafal separuh pun tak apa. Tak apalah. Boleh separuh pun tak apalah. 5 juz, 10 juz. Tapi pastikan kena jaga. 5 juz, kena jaga semua 5 juz tu. Kena ulang baca. Dia lemah sikit, dia pun hanya boleh setakat 5 juz, 10 juz tak boleh nak pergi dah. Tak apa. Tapi 5 juz tu jangan tinggal. 10 juz tu jangan tinggal. Pada ni. Jangan tinggal tu. Dosa besar. Sebab apa? Tugas ni nak jaga Al-Quran ni. Mana apabila ada pihak musuh nak ubah je Al-Quran, akan serta-merta akan disedari. Itu pelihara Allah yang memelihara. Nampak orang Islam yang menyedari itu pada zahir je. Allah yang menjamin akan memelihara. Tapi dengan jalannya hafal Al-Quran. Ada je yang bukan kata pihak orang kafir kena ubah. Tersilap cetakan pun akan segera disedari. Mana ni? Itu besar tugas hafal Quran lah. Fardu kifayah, bukan fardu ain. Tapi orang yang benar-benar yang berkelayakan, kalau dia agak lemah, akhirnya dia hanya mampu jaga hafal Quran. Bukan kata hak ilmu fardu kifayah lain, tak apa, tak belajar pun. Akhirnya ilmu fardu ain pun dia tak belajar. Ilmu fardu ain tauhid tak belajar, ilmu fardu ain fiqh tak belajar. Bab semayang pun tak pandai. Fardu ain tasawuf pun tak belajar. Siapa tak belajar, dia tak boleh nak tupu dah. Dia berat dah. Satu Al-Quran dia nak kena jaga ni, dia berat dah. Tak mampu dah. Ni dia tak layak. Tapi kalau budak tu cerdik, IQ dia cerdik, okey je. Quran satu dada. Dia mengaji pula fardu ain tauhid fiqh tasawuf. Bukan fardu ain tauhid fiqh tasawuf saja. Dia belajar pula fardu kifayah ilmu agama. Dia jadi alim pula dalam ilmu fardu kifayah ilmu agama selain dia hafal Quran. Ini manusia yang terpilih. Manusia istimewa, bukan semua orang. Tapi kalau manusia tu yang tak mampu nak menanggung amanah yang besar ni Al-Quran ni, akhirnya fardu ain pun tak belajar. Sebab apa? Kita serah tugas kepada bukan ahli dia. Orang yang tidak berkelayakan. Tunggu kehancuran lah. Kita nak serah tugas hafal Al-Quran, untuk jaga Al-Quran kepada yang tidak berkelayakan. Sebab apa? Dia lemah. Kekuatan akal dia lemah. Sekolah pun duduk belakang-belakang. Contoh. Maka tunggu kehancuran lah. Akhirnya fardu ain pun tak belajar. Hak hafal separuh jalan 5 juz, 10 juz, 15 juz, akhirnya berhenti, tak peduli langsung, berdosa besar. Tapi nak ceritanya Al-Quran dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan ni dipanggil puak Anzaqiyah, tak silap nama puak tu, puak Anzaqiyah. Puak ni lah yang hok dalam suratul Kahfi tu, fa abau an yudayyifuhuma,
maka enggan mereka daripada menjamu akan Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Allah kedeku. Ni puak ni. Puak Inzaqiyah senama dia gitulah. Puak Inzaqiyah. Hak cerita ayat ni asal. Kan ayat tu kan fa'abau an yudayyifuhuma. Maka enggan puak ni daripada menjamu Nabi Musa AS dan Nabi Khidir AS. Hak Nabi Khidir tegakkan dia ni yang runtuh tu. Puak tu jamu tetamu pun enggan. Kenapa? Kedeku. Puak ni nak ubah ayat fa'abau ber kepada te, fa'atau, maka memberi. Nak ubah pada memberi, bukan enggan. Tak ada orang sanggup nak terima. Ber tukar pada te je, titik tukar titik je. Enggan ni kedeku. Oh, tetamu pun kedeku puak dia. Jadi malu puak dia ni, nak tukarlah. Tak ada orang sanggup. Itu ayat Al-Quran. Titik pun tak sanggup nak ubah. Sebab apa? Dipelihara oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Adapun Taurat dan Injil, Allah tidak pelihara. Akhir diubah oleh di kalangan orang-orang alim Yahudi dan Nasara. Yang pertama-tama mereka ubah ada sifat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ketiga, Zabur bagi Nabi Daud alaihissalam, dan Quran bagi Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi bicara kita pendek sahaja hak rukun iman yang ketiga. Rukun iman yang ketiga. Bagaimana kitab ni? Kita beriman sekalian kandungan di dalam kitab-kitab adalah kalamullah sebenar belaka. Tapi nak amal tak boleh lah. Sebab sudah dinasahkan bila turun Al-Quranul Karim. Kita beriman dengan Al-Quranul Karim dengan makna kita beriman dengan sekalian yang terkandung dalam Al-Quranul Karim. Kita beriman dengan cerita-cerita, dengan hukum hakam. Kita akan beriman dengan sekalian sebab ianya dah datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana Al-Quran mukjizat Nabi yang paling besar sekali, yang kekal sampai hari kiamat. Satu-satu mukjizat yang sekalian umat Nabi dapat melihat. Dan Al-Quran lah menjadi pedoman kepada umat Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai kiamat. Pedomannya apa? Beramal dengan beriman serta beramal dengan sekalian hukum hakam yang terkandung di dalam Al-Quranul Karim. Beriman itu adalah berkaitan dengan iman. Beramal itu pergi kepada ihsan. Beriman dengan Al-Quranul Karim, ini hak rukun iman. Beramal dengan hukum hakam yang terkandung dalam Al-Quran itu pergi kepada ihsan. Kalau tidak beriman, tidak sah iman, kekal neraka selama-lamanya. Beriman tapi tidak beramal dengan hukum Al-Quran, berdosa. Beriman tetap dah, kemudian beramal. Yang perlu diperjuangkan, wajib diperjuangkan supaya hukum hakam Al-Quran dapat diamalkan oleh sekalian umat Islam. Sebab ia menjadi pedoman yang akan menyelamatkan umat Islam di dunia dan juga di hari akhirat. Yang afdal daripada anbiya. Sesat bicara malaikat, sesat bicara kita. Yang afdal di kalangan para anbiya, afdal di kalangan para sahabat. Kemudian didatangkan pula keturunan Nabi sallallahu alaihi wasallam dari sebelah atas sampai ke Adnan. Dibicara pula berkaitan dengan anak-anak Nabi, isteri-isteri Nabi. Panjang. Akhir sekali akan bicara hak berkaitan dengan rukun iman yang kelima. Tapi panjanglah nak sampai di rukun iman yang kelima. Rukun iman yang kelima tu dimulai di muka surat 68, 67 tu. Barulah sambung balik hak berkaitan dengan rukun iman yang 6 perkara, iaitu rukun iman yang kelima, beriman dengan hari kesudahan, beriman dengan hari akhirat.
Wallahu a'lam. Ini kita Hidayatus Salikin muka surat 15. Muka surat 15 baris yang kedua daripada atas. Baris yang kedua daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Kemudian maka engkau basuh kakimu yang kiri seperti yang demikian itu, seperti yang demikian itu, sebagaimana membasuh kaki yang kanan. Kemudian maka engkau basuh kakimu yang kiri seperti yang demikian itu, yang demikian pada ketika membasuh kaki yang kanan. Mana? Serta kedua mata kaki. Kemudian diselati akan segala jari-jari kaki. Jadi basuh kaki kiri macam basuh kaki kanan lah, sampai kepada dua mata kaki yang kita panggil buku lali itulah, yang kita panggil buku lali. Dan ketika membasuh kaki kanan dahulu disunatkan menyelati, maka disunatkan juga menyelati jari kaki kiri. Jari kaki ketika kita basuh kaki kiri tu, yang mana kita maklumlah ketika membasuh kaki sama juga dengan ketika membasuh tangan, disunatkan kita mendahulukan kanan atas kiri. Kalau kita mendahulukan kiri atas kanan, kita basuh kaki kiri dahulu, kemudian barulah basuh kaki kanan. Kita basuh tangan kiri dahulu, kemudian barulah kita basuh tangan kanan. Hukumnya adalah makruh, tak ada orang buat. Memang tak ada orang buat. Ada orang buat. Ketika basuh kaki, kaki kiri dulu, baru basuh kaki kanan. Ketika basuh tangan sampai ke siku, basuh tangan kiri dulu, baru basuh tangan kanan. Tak ada. Sebab kita apa-apa hal ni kita kanan semua kan. Itu sunat. Yang tidak ada kanan kiri ketika kita membasuh pergelangan tangan sebelum kita bersugi, sebelum kita berkomo-komo. Ini hak basuhan sunat ni. Ini tak ada kanan kiri lah. Ketika kita membasuh muka, pipi kanan, pipi kiri serentak. Ketika kita menyapu telinga ni, telinga ni ada kanan ada kiri, sunat serentak. Bukan sapu kanan dahulu, sapu kiri pula. Tak seumpama tu. Hal tu semua disunatkan buat dengan serentak. Buat dengan serentak. Melainkan kalau kita hanya dapat mengguna sebelah tangan ketika berwuduk. Kita dapat mengguna sebelah tangan ke mana apa? Sebelah tangan lagi ni kita kena pegang wayar getah. Tak ada ni? Kita kena pegang cerek air. Bila kita kena pegang wayar getah, bila kita kena pegang cerek air, berarti ketika berwuduk kita hanya boleh menggunakan sebelah. Hak tadi kita air pahit tu tak payah pegang wayar getah dia. Bukan pahit, kita basuh kedua-dua. Ketika basuh muka, kanan kiri serentak lah. Ataupun kita menggunakan air kolok. Air kolok kan? Kita pun basuh pergelangan tangan, kedua dalam kolok. Itu serentak lah. Tapi kalau kita hanya boleh menggunakan sebelah tangan pegang wayar getah, sebelah tangan pegang cerek air, kita kena sunat menganan. Basuh tangan kanan dahulu,
permulaan wuduk ni sebelum dia duduk koma-koma, kalau kita pun tukar wayar getah, tukar cerek air, kita pun basuh tangan kiri. Kita ketika kita basuh muka, kita pegang wayar getah, pegang cerek air, kita basuh muka, sunat tangan kita ni hala ke pipi kanan, barulah hala ke pipi kiri. Sunat menganan. Menganan ke mengkanan? Menganan. Boleh? Mengkanan. Tak boleh menganan. Bukan kuih nganang tu. Kuih nganang tu macam kuih bakar tu tau. Kuih nganang tu. Menganan, mengkanan. Suki. Sekolah bahasa Malaysia tak lulu. Bahasa Malaysia masa sekolah kan. Menganan ke mengkanan? Mendahulukan kanan atas kiri itulah. Jadi kita pegang wayar getah, pegang cari air, kita basuh muka sebelah kanan, barulah sebelah kiri. Sampai masa nak sapu telinga, kita basuh tangan, sapu telinga kanan dahulu, barulah tukar wayar getah, tukar cerek, barulah sapu tangan telinga kiri pula. Ada menganak, ada kanan kiri jugalah. Kalau kita hanya dapat menggunakan sebelah tangan. Tapi kalau kita dapat menggunakan kedua belah tangan, sebab air pahit tu tak payah pegang wayar getah, ataupun kita menggunakan air kolah, maka waktu dia kena serentak. Basuh pergelangan tangan serentak, basuh muka kanan kiri serentak, sapu telinga kanan kiri serentak. Yang sunat kanan dan kiri hanyalah ketika membasuh tangan sampai ke siku dan membasuh kaki sampai ke buku lali. Jadi selesai basuh kaki kanan, basuh kaki kiri sebagaimana basuh kaki kanan. Kemudian ketika kita basuh kaki ni, kanan dan kiri, kita disunatkan basuh mulai daripada sebelah hujung jari, bukan daripada sebelah tumit. Pandai ni? Tak kira lah kita guna air cerek ke, guna air pahit ke, tak kira lah. Air cerek lah kira ni. Air cetong. Kita pakai kolok, kita basuh kaki kan. Kita disunatkan basuh, air tu kita siram daripada hujung jari, barulah turun kepada tumit. Kita kadang-kadang basuh kaki dengan air pahit kan. Kadang-kadang dia pergi pusing tubuh dia, dia tumit dulu untuk basuh kaki. Sekarang ni dia pakai air pahit. Dia nak tunduk-tunduk pening kepala orang tua ni. Air pahit tu kok kuat pula. Masa di tengah nak ubah tubuh dia tu, air pahit tu pergi ke mana? Air pahit tu pergi ke mana? Nyocor masa nak parik yang bazir. Tak ada nyocor. Dia kena pakai pahit masjid ni, pahit macam masjid Shah Alam tu. Ulur, air keluar air berhenti. Kan dulu kita masa zaman dulu kan masyhur kan Masjid Shah Alam tu kan. Orang kampung pergi Masjid Shah Alam, ulur tangan, air keluar tangan, air berhenti, ulur pula, buat keluar, main air. Orang apa darat. Darat. Jakung. Dah. Masjid Shah Alam gitu lagi tau. Gang-gang gitu kan. Gitu lagi automatik lagi tau. Dia ada sensor tau. Masjid lain dia gitu. Dah tak bazir air. Dia bukan air pahit tu lah kuat. Lepas tu nak oleh ke dia ubah tubuh ni, ubah pula tubuh. Lepas tu dia pun ulur kaki. Ulur ni, ulur tumit dulu. Sunat ketika basuh kaki, ulur ujung jari dulu. Barulah turun kepada tumit, turun pada buku lali. Bukan ulur daripada tumit dulu, buku lali dahulu, barulah turun kepada jari. Bukan. Untuk sah rata air pada kedua kaki itu sah lah. Sunat. Ketika basuh kaki, kita mulai basuhan tu daripada hujung jari. Sama kita basuh tangan sampai ke siku, kita basuh daripada hujung jari. Masuk tangan kita bawah pahit, daripada hujung jari turun ke siku. Bukan kita ambil siku kita pusing, kita bubuh bawah air pahit. Mana apa air pahit basuh siku dulu, baru turun ke jari. Tak sunat gitu.
Sunat kita ulur, biar air tu kena hujung jari, boleh turun kepada siku. Sunat. Untuk sah, rata je sah lah. Sunat. Jadi ketika basuh kaki, kita basuh, kita mulai dengan hujung jari. Jadi basuh kaki kiri sebagaimana ketika basuh kaki kanan, sampai kepada dua mata kaki, dua buku lali. Kemudian sunat menyelati antara celah-celah jari kaki kiri sebagaimana menyelati kaki kanan. Dan baca olehmu pada ketika itu, pada ketika membasuh kaki kiri, Allahumma inni a'udzubika antazilla qadamayya ala sirati finnari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Allahumma inni a'udzubika antazilla qadamayya ala sirati finnari yauma tazillu aqdamul munafiqina wal musyrikin. Ya Allah, sesungguhnya aku berlindung dengan Engkau akan bahawa tergelincir kedua kakiku atas tiang sirat pada api neraka pada hari tergelincir oleh tapak-tapak kaki puak-puak munafik dan puak-puak musyrik. Minta berlindung supaya minta berlindung daripada tergelincir kedua kaki ketika meniti tiang sirat ke dalam api neraka sebagai pada hari tergelincirnya tapak-tapak kaki munafik dan juga puak musyrik, orang-orang kafir. Tapi orang mukmin yang derhaka tergelincir juga. Dah sebutlah tu. Ni sebut hak tergelincirnya tapak-tapak kaki puak munafik dan puak musyrik. Puak munafik ni puak yang menzahirkan Islam tetapi menyembunyikan kekufuran. Puak musyrik ni puak kafir yang menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Menyekutukan Allah Subhanahu wa taala sama ada menjadikan satu Tuhan yang lain beserta dengan Allah Subhanahu wa taala, ataupun menjadikan satu Tuhan yang lain semata-mata sebagai Tuhan selain daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada puak musyrik ni dia menyekutukan Allah Tuhan, tapi ada Tuhan anak, ada Tuhan ibu, dia ada bagai-bagai Tuhan pula. Ada yang Allah bukan Tuhan, hak patung itulah Tuhan, hak api itulah Tuhan. Puak musyrik menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Orang Islam tak ada lah menyekutukan seumpama tu. Allah Tuhan juga, batu Tuhan juga, tak ada lah orang Islam. Tapi terkadang orang Islam menyekutukan Allah pada perbuatan. Allah perbuat juga, makhluk perbuat juga. Allah perbuat separuh, makhluk perbuat separuh. Ni puak musyrik ni yang khilaf pada kafir. Ni perbuatan makhluk semata-mata, tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Ni kafir ijma' ulama teguh. Ada ni puak musyrik ni ada yang menjadikan Tuhan selain daripada Allah. Sama ada Allah Tuhan dan ada Tuhan yang kedua ketiga. Bahkan puak-puak ni kan, laqad kafaral ladzina qalu innallaha salisu salasa. Allah Ta'ala Tuhan yang ketiga, ada tiga Tuhan. Allah masih lagi Tuhan, tapi Tuhan ada tiga. Allah Tuhan, tapi Allah Tuhan ni yang ketiga, ada tiga Tuhan. Mana Allah Tuhan, ada lagi dua Tuhan. Ni ada puak musyrik ni dah tak ada Allahnya.
Hak tu lah Tuhan dia nya. Jadi sama juga dengan puak yang mensyirikkan Allah pada perbuatan. Allah perbuat juga, makhluk perbuat juga, tapi separuh-separuh lah kerjasama. Ni bukan perbuatan Allah, perbuatan makhluk semata-mata. Tu tu kapi teruk tu. Puak musyrik mensyirikkan Allah Subhanahu wa taala pada perbuatan. Ini nak kena jaga orang Islam. Mensyirikkan Allah pada zat Tuhan yang lain selain Allah, tak ada langsung kita orang Islam ni. Tak ada orang Islam Allah pun Tuhan. Lepas tu ditambah pula Tuhan selagi tak ada. Tu bertuhankan harta. Tu bukan disembah harta, tu dia sembah. Maksud dia tu matlamat hidup dia. Mana orang Islam hanya Allah Ta'ala jua sebagai Tuhan. Tapi pada perbuatan, pada perbuatan Allah jua yang perbuat. Allah perbuat sebahagian, makhluk buat sebahagian. Musyrik. Ni tak ada kaitan dengan perbuatan Allah. Itu kafir ijma' ulama. Mensyirikkan, lawan kepada mentauhidkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Tauhid mengesakan Allah, lawan dia mensyirikkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Mentauhidkan Allah pada zat, sifat dan perbuatan, mensyirikkan Allah pada zat, sifat dan perbuatan, menyengutukan Allah pada perbuatan. Bukan hanya Allah Ta'ala jua yang perbuat segala-gala perkara, makhluk perbuat juga. Ni kena jaga molek lah ni. Hak mensyirikkan Allah pada perbuatan. Orang munafik, orang musyrik akan tergelincir ketika meniti titian sirat. Jadi ketika membasuh kaki, kita doa supaya kita terlindung daripada tergelincir kedua kaki kita ketika meniti sirat ke dalam api neraka. Pada hari yang mana tergelincir, habis tapak-tapak kaki orang-orang munafik dan juga orang-orang yang musyrik yang menyengutukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika membasuh kaki kanan, doa Allahumma tsabbit qadamayya ala siratil mustaqim ma'a aqdami ibadikas salihin. Ketika membasuh kaki kanan, ya Allah, tetapkan kedua tapak kaki aku atas titian sirat bersama dengan tapak kaki segala hamba Engkau yang soleh. Hamba Allah yang beriman lagi beramal dengan amal yang soleh akan tetap tapak kaki ketika titian sirat, akan masuk ke syurga Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan hendaklah engkau basuh kedua kakimu itu lebih daripada hak yang wajib hingga setengah betihmu. Hendaklah engkau basuh kesang lima itu 3 kali. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma iftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin wa fahimna famasabikin warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.